Seorang kanak-kanak di Indonesia dilaporkan meninggal dunia selepas mendapat rawatan di salah sebuah hospital akibat daripada memakan makanan yang mungkin mengandungi racun. Bandiman ni bekerja sebagai seorang penghantar makanan. Jadi nak dijadikan cerita pada satu hari ni, masa dia tengah berehat dekat sekitar kawasan masjid di daerah Gayam, Yogyakarta, dia ni secara tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita yang secara kebetulan ingin menggunakan perkhidmatan dia ni untuk menghantar makanan di sebuah kawasan. Jadi, menurut wanita berkenaan, dia ni tak guna aplikasi penghantaran makanan tu sebab dia tak install aplikasi tu. Mungkin, boleh jadilah mungkin sebab dia ni tak up to date ataupun dia ni tak reti pakai aplikasi yang ada, ataupun mungkinlah space kat telefon dia ni dah terlalu penuh yang membuatkan dia ni tak mampu nak install aplikasi baru. So, disebabkan tu, Pak Bandiman ni terpaksa menghantar makanan secara offline. Zaman sekarang, walaupun zaman moden, canggih dan semua benda ni boleh dilakukan di hujung jari, tapi percayalah sekiranya masih ramai lagi individu di luar sana yang tidak tahu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada ni. Sebagai contoh, golongan tua ataupun mungkin mereka yang tak berkemampuan, yang mungkin tak ada telefon bimbit, jadi macam mana nak install aplikasi-aplikasi macam ni kan. So benda ni normal apabila ada orang yang tak install langsung aplikasi macam ni. Disebabkan itulah kenapa mungkin Pak Bandiman ni menerima tawaran wanita berkenaan untuk menghantar makanan ni secara offline. Jadi sekarang ni Pak Bandiman ni pun tanyalah dekat si pengirim ni tadi, macam mana kalau penerima ni tanya aku siapa yang bagi makanan ni? Aku nak jawab macam mana? So wanita ni pun jawab, Hamid dari Pakualaman. So Pakualaman ni mungkin nama sebuah daerah ataupun nama sebuah kawasan. Manakala Hamid ni pula mungkin merupakan pengirim asal. So mungkinlah wanita ni cuma tolong Pak Hamid ni untuk hantarkan makanan ni kepada penghantar makanan supaya penghantar makanan ni boleh hantarkan makanan ni kepada penerima. Mungkin macam tu. Kemudian, wanita ni pun bagilah alamat bersertakan nombor telefon si penerima tadi dekat Pak Bandiman dan dia bayar sekitar RM30,000. Padahal, Pak Bandiman ni cuma charge untuk charge penghantaran ni, dia cuma charge ke atas wanita ni sekitar RM25,000. Tapi wanita ni bayar ekstra lagi RM5,000. So dekat sini nampaklah sekiranya wanita ni seorang yang prihatin. So rezeki dia lah kat situ. Tak lama selepas tu, si Pak Bandiman ni pun tiba di lokasi. So dia pun telefonlah si penerima makanan ni yang bernama Tommy. So masa dia telefon ni, secara kebetulan si Tommy ni tak ada kat rumah. Tommy ni tengah bekerja di luar kota. Jadi, si Tommy ni cakap dekat si Pak Bandiman ni tadi untuk berurusan dengan isteri dia secara direct. So, tak lama selepas tu isteri dia ni pun turun. Tapi, menurut isteri dia ni tadi, isteri dia tak nak terima makanan tu. Sebab, isteri dia tak kenal dengan Hamid dari Pakualaman ni. Dia tak kenal langsung dengan individu bernama Hamid. Jadi, menurut isteri kepada si Tommy ni tadi, dia suruh si Pak Bandiman ni untuk bawa pulang makanan tu untuk buat jadah berbuka. Macam orang cakap kan, rezeki jangan ditolak. So, dah lalang tu dapat makanan secara percuma, dah tak payah beli lagi dah untuk jadah berbuka. Takkan tak nak bawa balik. So, si Pak Bandiman ni pun bawa baliklah makanan tu. Dipendekkan cerita, masa berbuka ni, anak dengan isteri si Pak Bandiman ni pun makanlah sate yang dibawa pulang oleh si Pak Bandiman ni tadi. So, tak lama selepas tu, anak kepada si Pak Bandiman ni dikatakan mengalami rasa pahit dan panas. So, dia ni pun nak dapatkan air sejuk di dalam peti sejuk, tetapi dia ni pengsan. Manakala isteri Pak Bandiman ni pula mengalami muntah-muntah yang berterusan. So, apa yang jadi? Mereka berdua ni, anak dengan isteri kepada si Pak Bandiman ni, masing-masing dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi, setelah mendapat rawatan, isteri kepada Pak Bandiman ni dikatakan semakin pulih. Tapi, anak kepada si Pak Bandiman ni tidak dapat diselamatkan. Hasil siasatan ni mendapati sekiranya dalam kuah sate ayam ni terdapat campuran potasium sianida. Menurut pakar forensik, sekiranya makanan ni diambil dalam jumlah yang sikit, seseorang tu mungkin akan mengalami rasa mual, muntah, sakit kepala, keresahan dan sesak nafas. Tapi, sekiranya makanan ni diambil dalam jumlah yang besar,
boleh menyebabkan seseorang ni mengalami lemah denyutan jantung, pengsan dan kemudian yang boleh menyebabkan kepada kematian. Nasib baiklah si Pak Bandiman ni tak makan sate tu, dan isteri dia ni makan sate tu dalam kuantiti yang sikit dan mampu diselamatkan. Tapi yang paling kesian sekali dekat anak adalah sebab merupakan mangsa keadaan. Disebabkan Pak Bandiman ni menghantar makanan secara offline, jadi mereka tak dapat trace identiti si pengirim ni tadi. Tapi mereka ni bernasib baik sebab dekat sekitar kawasan tu adanya CCTV. So daripada sinilah mereka ni akhirnya dapat mengenali ataupun mengenal pasti identiti si pelaku. Jadi selama 4 hari penyiasatan ini dilakukan, mereka akhirnya mengenal pasti identiti si pelaku yang bernama Nani Aprilia yang berusia 25 tahun, dan penangkapan ke atas wanita tu pun dilakukan serta-merta. Siasat mensiasat, rupa-rupanya pembunuhan ni dilakukan atas dasar dendam. So cerita dia sekarang ni macam ni. Si pelaku ni dengan si Tommy ni tadi merupakan pasangan kekasih. Okay, si Tommy ni merupakan seorang anggota polis juga. Jadi nak dijadikan cerita, si Tommy ni telah tinggalkan si pelaku ni tadi untuk berkahwin dengan wanita yang lain, menyebabkan si pelaku ni tadi marah dan dendam. Jadi sasaran utama si pelaku ni adalah untuk membunuh si Tommy ni dan seluruh ahli keluarga Tommy. So si pelaku ni pun beli sate ayam ni, dan dalam kuah sate ayam ni dia taburkan campuran potasium sianida. So lepas ni kita diingatkan untuk berhati-hati, untuk menjaga tutur kata kita, untuk menjaga tingkah laku kita supaya kita ni tak sakitkan hati orang. Sebab kita tak tahu apa yang orang pendam dalam hati. So lepas ni berhati-hatilah untuk terima makanan daripada individu yang tidak anda kenali. Tapi selalu nak bunuh kita, selalu orang yang kenal kita. Tak apalah, jangan terima makanan daripada sesiapa pun senang.